Hukum jemaah mufarakah dan dari imam yang solat sujud sejadah dan balik solat di rumah. Bapa ni mengamuk lagu mana? Berkali lambat ke guana. Gini, masalah mufarakah ni hukum dia dua masalah. Pertama, kalau kita mufarakah, yakni berpisah daripada imam, yakni dari hati kita telitah kata saya tak si berimam dengan tu imam ni, maka kita semaya sendiri. Mufarakah ni dua sebab. Kalau mufarakah tu ada sebab-sebab yang disebab dibenarkan oleh syarak, seperti kita sakit perut ke, ataupun tu imam tu buat benda bid'ah ke apa dia, maka kita boleh mufarakah dengan tu imam tu dan hasil pahala Jumaat, dapat pahala Jumaat. Tetapi kalau kita mufarakah tanpa sebab apa-apa, maka hukum dia luputlah fadilat 27 fadilat berjemaah. Bangkai semua apa hukum dalam sembahyang, hukum dia tak sah sembahyang, batal sembahyang kerana nak bangkai. Sumuk dalam bak air dimaafkan, tapi dalam bak pakaian tidak dimaafkan. Darah dalam bak air dimaafkan. Dalam bak air tidak dimaafkan, dalam bak pakaian dimaafkan pula darah. Tu jadi kita kena belajar bak pakaian lain, benda-benda yang dimaafkan. Bak air, benda-benda yang menyebabkan air itu jadi najis ada bab-bab dia pula. Solat orang kecil tidak dedah, sah lah dia nak kata semaya ke mana dah dia dedah. Tetapi kalau boleh kurangkan. Lagu mana apabila masuk azan, dia basuh kemaluan dia, balut dengan tisu, pakai underwear, okey, pakai kain pelekat semaya. Kalau dia tunggu untuk semaya Jumaat, tak apa, sah hukumnya, tak ada masalah. Maksud fahamnya Jahmiyah dan ciri-ciri dia, hamba tak ingat dah. Jahmiyah ni nama orang. Jahmiyah bin gapo dia, Safwan gapo dia ni. Ni kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran yang sesat. Jahmiyah ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita ni ahli sunnah wal jamaah, tetapi ada orang tuduh kita ahli sunnah wal jamaah ni berfahamnya dengan Jahmiyah. Ni bukan fahamnya kita Jahmiyah ni. Hamba tak ingat dah fahamnya dia, menolak sifat ke apa dia. Ta'attal ke mu'attilah ke apa dia, hamba tak ingat dah ciri-ciri Jahmiyah ni. Ini antara kumpulan sesat ni. Di dalam perbahasan ilmu usuluddin, antara kumpulan hak sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Musyabbihah, Mujassimah. Ni antara hak sesat ni, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang mana yang keluar tu ada tu hukum dia kafir, ada keluar tu hukum dia fasik saja, masih dihukum ke Islam. Hadis menyatakan tidur dikira ibadah tu sahih qada, hamba tak tahu kena cek semulalah. Tetapi hadis tu ada, hamba tak ingat tu kedudukan hadis tu hasan ke sahih ke gapo dia, hamba tak ingat kena tanya orang lah. Hamba tak ada nak cek juga sahih ke tidak hadis tu. Hukum main catur dalam mazhab kita, main catur ini makruh sahaja. Mazhab Maliki hukum dia haram. Jadi haram kita ajak orang bermazhab Maliki main catur dengan kita, makruh. Tetapi kalau ada patung, maka hukum dia ulama kata haram. Patung berkaitan dengan patung. Lebih-lebih lagi ada salib pula atas kepala king tu. Kita nak selamatkan salib lagu tu. Sekalipun kita tidak maksudkan nak selamatkan salib, tetapi perbuatan zahir tu nampak, maka orang kafir sukalah tepuk tangan. Maka benda tu kena repih gambar salib tu. Lagu tu. Cik Mek dia, bishop dia tu apa dia? Padri maksud dia. Kita kena faham bishop tu kena orang tua panggil Cik Mek. Cik Mek dia tu bishop. Bishop ni padri dia. Jalan saya ingat. Betulkah keturunan Said tak boleh terima zakat? Betul. Orang keturunan Said, keturunan Nabi tak boleh terima zakat. Nabi pun sebut Sayyidina Hasan pernah makan harta zakat. Budak kecil makan buah tamar sebab Nabi sipir zakat dari rumah dia. Tiba-tiba dia tengok anak dia, cucu dia dok kekeh. Dia pun ambil waktu ambil buah tamar daripada mulut dia, dan dia kata tidak layak bagi Muhammad dan ahli keluarga dia makan sisa harta manusia. Sisa harta manusia. Zakat ni seolah benda kotor daripada harta manusia kita buang. Maka zakat ni benda lagu tu, membersihkan harta. Maknanya kita waktu ambil tu dok kotor. Maka layak ke kita bagi kepada keluarga Nabi Muhammad kotor lagu tu. Maka Nabi Muhammad kata, aku dan keluarga aku tak layak makan zakat. Tak boleh makan, tak boleh berilah keturunan Said ni. Kalau kita tengok dia tu miskin, kita beri hadiah. Bukan tak boleh beri hadiah, beri pemberian, beri gapo, hukum dia boleh. Tetapi zakat hukum dia tak boleh.
Kenapa ijma' dan qiyas menjadi sandaran aswaja ahli sunnah wal jamaah? Ijma' lah. Nabi pun sebut setiap benda yang dipandai oleh orang Islam itu hasanun wa huwa indallahi hasan. Nah, benda itu akan dapat baik di sisi Tuhan. Maka persepakatan ulama ni orang alim daripada umat Nabi Muhammad menjadi hujah juga di samping Al-Quran dan hadis. Kerana Nabi pun sebut la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Maka apabila berkumpul umatku menjadi hujah lebih-lebih lagi. Ijma' ini, perkumpulan ini adalah ulama-ulama. Qiyas lah. Qiyas. Ya. Ambil mana daripada qiyas? Hadis Sayyidina Muaz. Rasulullah apabila tanya Sayyidina Muaz apabila dihantar ke Yaman, maka Rasulullah tanya Sayyidina Muaz, "Ya Muaz, apabila pergi sana kalau orang tanya hukum hakim nak menghukumkan dengan gapo?" Dia kata, "Saya ikut Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, saya akan ikut hadis. Kalau tak ada dalam hadis." Pada masa tu ijma' tak ada qiyas lagi. Maka Sayyidina Muaz kata, "Aku akan qiyas masalah dan aku tidak akan peduli dah." Maka Rasulullah bertepuk dada Sayyidina Muaz. Dia kata, "Alhamdulillah, kerana ada juga sahabatku yang begitu alim, faqih di dalam agama." Maknanya Tuhan buka pada dia kefahaman di dalam agama. Berarti qiyas ni boleh digunakan. Nah, qiyas macam-macam lah kita ngaji dalam usul fiqh, qiyas gini. Bukan qiyas ni lampuri tu, qiyas. Apabila adakah dosa juga digandakan boleh puasa seperti pahala? Biasanya lagu tu kita fahamnya. Kaedah qiyasnya, apabila tempat itu, benda itu pahala digandakan, masa dan bulan ke tempat tu pahala dia digandakan, maka dosa dia juga digandakan. Seperti kita pergi ke Mekah. Mekah ni buat pahala 100,000. Ada pada 1 juta. Kita sedekah, piti kita beli sebeh, kita beli piyah, RM1 harganya. Maka Tuhan bayar 1 juta kita. Begitu juga kalau kita curi Mekah, maka 1 juta juga dosa dia. Nah, diganda-ganda ke 1 juta kali ganda juga. Sebagaimana pahala digandakan 1 juta, gitulah. Begitu juga masa seperti bulan puasa. Bulan puasa ni maka diganda-gandakan juga dosa dia. Begitu juga Tok Said. Tok Said kalau buat pahala 2 kali ganda. Kelebihan dia 2 kali ganda. Begitu juga kalau buat dosa 2 kali ganda. Nah, maka gitulah ulama faham, apabila kebaikan digandakan, kejahatan juga digandakan. Hukum mencintai habaib. Nah, Nabi suruh saya kepada ahli keluarga dia. Wajib kita kena sayang. Nah, apa saya tak si cinta? Apa lagu mana awak tak si cinta? Awak nak benci ke mana? Bercinta kepada ahli bait ni satu kelebihan. Ada ulama kata sunat hukum dia. Kerana kalau tak cinta hukum dia tak boleh pahala lah, tak boleh kelebihan lah. Nabi kata Allah fil ahlil baiti. Nabi berkata, "Masalu ahlul baiti fikum kama sali safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq." Perumpamaan ahlul keluargaku nisbah kepada kamu wahai umatku seperti kapal Nabi Allah Nuh. Apabila kamu naik bersamanya, kamu akan berjaya. Jika kamu terlepas daripadanya, kamu akan tenggelam. Jadi kalau kita cinta kepada habaib, sekalipun dia bukan orang alim, apa kita cinta kepada habaib? Kerana dia tu ada benih, ada DNA Nabi, darah Nabi di dalam tubuh dia. Maka kita cinta kepada dia kerana ada benda di dalam diri dia. Nah, sekalipun dia orang biasa, maka kita cinta juga dia. Tapi kalau habaib ni, dia alim pula. Dahlah dia tu keturunan Nabi, dia pula alim pula. 2 kali kita cinta. Nah, tak syarat habaib ni kena alim dulu baru kita sayang, baru kita hormat. Tak. Kalau dia orang biasa pun kita kena hormat. Kerana habaib ni dimuliakan bukan kerana alim, tapi kerana diri dia. Dia panggil fadilat dia zatiyah, kelebihan dia bangsa zat. Orang alim dipuji kerana ilmu dia. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak akan dipuji. Berarti orang alim ni kalau dia gila, tak ada kita hormat lah mana lah. Sebab tak ada kelebihan dia. Tapi kalau orang Tok Said, kalau dia gila pun, dia masih lagi hebat. Kerana keturunan, darah dia tu, daging dia itu ada keturunan Nabi. Ada orang ni tunggu habaib, alim dulu baru kita hormat. Tak. Hukum pakai tasbih di tengkok. Ni masalah kalau orang nak jadi ahli suluk, orang nak jadi murid, maka pakai tasbih lah. Kerana antara kenderaan orang nak berzikir adalah tasbih. Supaya kita kalau nak pergi Kota Baru, tak boleh nak jalan kaki tempat jauh-jauh, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Amerika, ada orang pergi jalan kaki, boleh siapa juga tapi letih lah, biasa naik kapal terbang. Maka orang berzikir ni biasa dia ada alat dia. Alat untuk bertasbih iaitu tasbih.
Orang nak jadi polis, alat-alat dia pistol, gapo dia. Orang nak buat rumah, tuku, paku, gergaji. Maka orang tak tanya. Seorang tukar, apa dia mau bawa tuku? Apa dia mau bawa paku? Orang tak tanya lagu tu sebab memang kerja dia. Maka kalau orang berzikir pun memang kerja dia pakai tasbih. Maka bila tasbih, kadang-kadang nak letak dalam poket payah. Nah, nak letak tangan, ada orang letak tangan, ada orang sakut tekuk, boleh berlaku. Tak ada masalah sakut tekuk ni. Nah, bahkan setengah-setengah dalam kitab kata tengkuk itu merupakan paku tasbih. Paku tasbih yang ni tempat sakut tasbih. Nah, kita bukan nak ikut tokca tu ikut dia lah. Tak semestinya bila dia pakai tasbih, kita pakai tasbih kita jadi tokca. Nah, kalau tidak kita jadi kafir juga naik kereta Honda tu jadi sembuh Jepung lah jadi gapo dia. Toyota Corolla. Jadi kafir habis kita dok lah. Tak semestinya penyamak tu jadi kafir lalu. Berdosa kau kita tidak hormat orang yang tidak hormat kepada ulama. Apa kita tidak hormat kepada orang yang tak hormat ulama? Apa kita buat gitu? Kerana nafsu kita, maka tak ada faedah. Tapi kalau kita nak ajar dia, nak beri pelajaran kepada dia supaya dia hormat kepada ulama, tu. Jangan kita guna kata-kata yang kasar, hina dia. Kerana apabila kita kata-kata yang kasar, kadang-kadang kebenaran itu terhijab, terselindung kerana perkataan kita. Kadang-kadang dia nak terima dah kebenaran, tapi dengan kata-kata kita kasar, dia jadi kerah, dia tak boleh nak terima kebenaran. Jadi kita ni kalau duduk dalam kebenaran, alhamdulillah, dan cuba berlembut dengan orang supaya orang suka dengan kebenaran. Kadang-kadang orang tu kita ni dalam kebenaran dah, tapi kita yang penyebab, mulut kita menyebabkan orang tak boleh nak terima kebenaran kita. Kadang kita ahli sunnah Jumaah dah, tapi kadang kita kata berat-berat kepada pok dia tak boleh terima ahli sunnah Jumaah. Dan melebarkan ahli sunnah ni kasar lah, gini lah. Wahabi lembut lah, apa dia kecek lemah lembut lah, kecek slow lah. PhD lah. Kita ni kecek huha supaya orang kapung. Jadi kita ajar kecek lemah lembut juga. Kita tengok tutup guru kita, kecek pun lemah lembut juga. Ada tempat kena kasar, tapi janganlah selalu kasar semacam. Ni sama-sama kita pula ahli sunnah Jumaah baluh pula. Wujud ada istilah tunai tanpa sedar. Sudah. Bapa tunai tengah tak khabar kau kawan. Tunai ni kena sedar lah. Bapa tunai tanpa sedar ni. Tunai tanpa sedar ni contohnya lah. Masa ketika dia kecil, mak ayah dia sudah tunai ke. Sah hukumnya sah. Tunai ke anak dia dengan hak jatuh ni. Hak jatuh dengan hak tina ni. Tunai dengan tidak sedar. Tunai dia dah. Tunai dia dah. Tapi tunai pun hukum dia tak boleh sentuh, tak boleh gapo dia lagi. Bahkan ada budak-budak kita nikah ketika kecil lagi. Nikah kecil. Anak sayang kita dengan anak kita. Kita kenal dia, okey, tak apa kita nikah. Siapa dia jawab? Mak ayah dia jawab. Hak ni jadi wakil kepada anak jatuh dia, akad nikah disaksikan oleh gapo? Nikah dia daripada kecil lagi. Maka bolehlah dia duk main anak rumah kau dua orang tu pas ketua, pas besar. Rupanya nikah yak dulu lagi. Bagaimana kau syahid yang sebenar? Syahid yang sebenar yang ikut panduan syarak iaitu berperang untuk lawan orang kafir. Lawan orang kafir. Satu masa Allah Taala akan sebut dah dalam hadis, akhir zaman kita akan berperang. Pada masa tu adalah perang jihad yang paling akhir sekali dipimpin oleh Imam Mahdi, dipimpin oleh Nabi Allah Isa. Pada masa tu jihad itulah yang dapat pahala. Sekarang masih kabur lagi, sama lagi. Kalau jihad pun perang lawan Yahudi lah ni boleh lah. Palestin lawan Yahudi tu jihad. Tapi kalau duk perang sama Islam, duk tembok di Yaman, duk tembok di Syria, duk tembok di Iraq, tu semua bukan syahid belaka, hak tu keliru belaka. Betul kau tak sahabat yang malu bertanya maka dia akan suruh badui yang tanya. Okey, betul. Ada dalam hadis tu, Nabi sahabat-sahabat ni dia malu segar dengan Rasulullah. Maka dia kadang-kadang apabila badui itu yang bertanya, maka dia ambil istifadah. Aku nak tanya malu, mujur badui itu tanya. Maka dia ambil istifadah. Kadang-kadang dia suruh badui kaya mana tahu gapo tanya Rasulullah. Maka dia nak tanya malu. Ada hadis yang menyatakan sahabat suruh orang badui ambil istifadah, ambil manfaat daripada soalan-soalan badui. Manusia yang paling afdal lepas Nabi-Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi dah. Sahabat-sahabat Nabi. Suami suruh isteri tutup aurat tapi tak dengar kata, maka berdosa isteri itu saja, suami itu tak berdosa dah. Hukum bunuh binatang macam cicak.
Nabi kata dalam hadis kata siapa dia bunuh cicak dapat pahala 100. Boleh puasa pun bunuh dapat pahala sebab benda tu ibadat. Masuk bulan puasa tetap lagi ibadat. Bunuh 2 kali dapat 75. Pukul 3 kali dapat 50. Begitulah gitu nah. Bunuhlah cicak tak apa, tak ada masalah apa. Nah. Cara berzikir yang paling afdal, tu ada cara dia lah. Kalau kita nak berzikir betul-betul ya ada cara dia. Waktu dia kena masuk adab suluk apa dia panggil. Adab sebelum berzikir, adab ketika berzikir, adab selepas berzikir. Lepas berzikir dia ada cara tak boleh minum air kau apa dia ketika hangat panas zikir tu. Akan menyebabkan hati kalau kita minum air jadi keras. Ya ada banyak syarat, ada 15, ada 10, 15 gitu. Syarat dia deh. Waktu panjang lebar kalau kita nak jadi ahli zikir betul. Ada kitab nama Fathul Arifin tak silap hamba. Kitab nipis ya saya kitab Jawi. Adab-adab berzikir menurut tarekat ke apa dia, tarekah ke apa dia, Naqsyabandi ke apa dia. Tu ada sebut dalam kitab-kitab tarekat tu cara nak berzikir betul-betul nak berzikir dah. Kalau kita orang biasa ni berzikir biasalah. Semakin kuat kita jaga adab, semakin kuat hasil yang kita perolehi. Kalau kita tak jaga adab bukan tak ada hasil, pahala tetap ada tetapi kesan dia taklah sekuat orang jaga adab. Bagaimana kita nak qada semaya dari subuh dalam tarawih tak apalah kalau kita nak qada 4 rakaat zuhur nak buat dalam bentuk tarawih tak boleh lah, kena qada lah, tak usah nak buat terik lagu tu lah. Qada semaya zuhur lah, qada semaya zuhur tak semaya tarawih lah kitanya. Rambut dreadlock, rambut tak reti dreadlock ni apa dia. Rambut jaling tu kau, rambut polah-polah tu. Rambut sesek ke apa dah, rege-rege tu kau. Buat malih tu kau. Dreadlock, rambut tak reti tu. Rambut jaling rambut Rasulullah. Rasulullah pernah jaling rambut sini, jaling rambut. Jaling sini, lepas tu bik kat telinga, pakai segebai, alik belakang dua. Pak Rasulullah jaling. Toncel. Rasulullah pernah. Tapi dreadlock ni kamu tak tahu rambut lagu mana, rambut tak faham juga ni. Tapi jaling gini. Hok macam polah lagu tu, hok jenis. Rambut orang jual 80 hias sorak tu kan, hok basuh dengan air aruk apa semua. Hok tu buat malih apa semua tu orang tak semaya ban, tak kenal Tuhan najis apa semua. Hok tu munasabah tu bukan, hok tu bukan budaya Islam langsung nak lebih-lebih lagi nak jadi sunnah Nabi. Budaya Islam pun pakai lagu tu jadi nampak pelik dah. Amalan elok soal jawab daripada dalam kubur. Hangpa tak ingat dah. Antaranya banyak bersedekah, banyak sembahyang malam, banyak baca Quran. Benda-benda tu menghalal. Baca surah Tabarakah. Tiap-tiap malam baca surah Tabarakallazi. Menyelamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur ni maknanya soalan dalam kubur kau apa semua. Baca Qul huwallah 100 kali. Bapa suami kena kifarat setubuh bulan puasa. Isteri tak kena qada saja sehari sebab suami batal puasa dia dengan setubuh. Isteri batal puasa dengan masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi tengok ni. Kalau apabila masuk ya setubuh ni apabila suami memasukkan hasyafah, topi dia tu ke dalam farah wanita. Apabila dia masuk kepala dia tu, kat sini batal dah perempuan tu sebab masuk benda dalam diri dia. Maka dia terbatal sebelum daripada setubuh. Sampai sini baru setubuh. Lelaki tu batal dengan sebab setubuh. Perempuan tu masuk benda dulu sebelum daripada dia setubuh. Maka dia terbatal sebelum daripada setubuh. Sebab tu dia tak kena kifarat. Suami saja kena kifarat. Dan biasanya suami yang nak benda lagu ni. Sebab tu dia kena kifarat 2 bulan, isteri dia. Hukum zakat pendapatan boleh ke? Tak faham tu. Boleh ke buruk sangka kepada ibu bapa sendiri kerana mereka melakukan dosa? Tak faham tu. 2 soalan kau apa tu? Zakat pendapatan. Apa hukum zakat pendapatan? Majlis agama kata kena bayar zakat pendapatan, bayarlah. Sekalipun dalam mazhab kita kata tidak ada zakat pendapatan kerana tak cukup syarat. Dalam mazhab Maliki kata kena zakat pendapatan dan majlis agama kata kena zakat pendapatan, bayarlah. Boleh kau
buruk sangka dengan ibu bapa kerana mereka melakukan dosa. Apa nak buruk sangka? Kalau dah tahu dah dia buat dosa, bukan buruk sangka lah. Tapi kalau ibu bapa kita tak buat dosa, tiba-tiba kita duk sangka, tak molek, jahat sangka buruk ni dengan ibu bapa, dengan semua orang pun tak boleh. Manakala orang buat maksiat, sekalipun ibu bapa kita kena tegur. Tetapi tegur ibu bapa kita, mesti tegur dengan hormat. Kita kena jaga juga adab-adab kita sekalipun dalam apa-apa keadaan. Sekalipun kena tegur dia, tetapi kena jaga. Mengalah dengan dia, kecek lemah lembut kepada dia. Lagu tu. Adab tetap kena jaga, teguran tetap kena tegur. Apakah perlu tutup tingkap pada waktu maghrib? Nabi kata apabila masuk malam, tutup pintu-pintu, jendela-jendela dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya setan-setan tak masuk dalam rumah, tak mengganggu. Tempat-tempat bekas-bekas air terbuka, tutup. Baca bismillahirrahmanirrahim supaya bala tak masuk, penyakit tak masuk. Apa tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada keluarga non-Muslim? Gini, kalau kita mu'alaf, masuk Islam, keluarga kita masih belum Islam, kita kena layan dia seperti sama saja. Sebelum kita tidak Islam, layan dia lagu tu, kecuali kalau dia ajak kepada kafir, ajak minum arak sekali, kita tak boleh layan. Layan pun kita jangan marah, kita kata saya tak minum, saya dah Muslim dah. Dan tunjuk akhlak kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan apabila kita tunjuk akhlak kita, maka dia akan masuk Islam. Dan kita berdoa sentiasa, mudah-mudahan ibu bapa kita ke keluarga kita tu masuk Islam. Kita sayang ke dia, maka antara tanda kita sayang, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya beri iman kepada dia. Kita sedekah pahala kepada orang, adakah berkurang pahala kita? Tidak kurang. Kita tak ingat, pahala ni bukan duit. Kita wipiti kat orang 10 riyal, habislah piti kita nya. Dah. Kita wipiti 10 riyal, piti kita tetap ada. Itu yang panggil duplicate dia panggil. Photostat tu beri kepada orang. Pahala tetap. Misalnya pahala tu boleh 100 kita baca Quran. Kita pun sedekah kepada mak ayah kita. Mak ayah kita dapat 100, kita tetap dapat 100. Orang tak niat pada malam-malam, tapi niat sebulan, sah tak puasa, tak sah puasa dia, sebab menurut mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Tapi menurut mazhab Maliki puasa dia sah. Sekalipun dia tak niat malam-malam, tapi tiap-tiap hari dia dapat pahala, kerana menurut mazhab Maliki puasa dia sah. Tapi kita tak kena qada kerana tak niat-niat malam-malam. Kalau tak sih qada, mudah taklid mazhab Maliki tu lah. Dan kena belajar lagu mana benda-benda yang membatalkan puasa menurut mazhab Maliki. Tak faham tu. Subhanallah. Bukan subhanallah. Subhanallah. Baca gitu. Cara capai nafsu mutmainnah. Cara nak capai nafsu mutmainnah ni kena jumpa dengan guru untuk tarbiyah di hati kita, nafsu kita supaya tenang dengan Allah, tak buat maksiat zahir dan batin. Hati sentiasa dengan Allah Ta'ala, mesti ditarbiyah oleh seorang guru. Kecuali kita dapat rezeki daripada Allah, Allah Ta'ala direct kita nafsu mutmainnah. Biasanya standardnya perlu dicapai oleh pengajian dan tarbiyah oleh seorang guru, barulah nafsu dapat nafsu mutmainnah. Kadang-kadang kalau kita tak belajar, kita duk sorang, kita senyap, kita rasa kita mutmainnah apa? Apabila kita bergaul dengan orang, timbul dah perasaan bengih kita, pongoh kita, tak sabar kita. Apa? Nafsu penuh lagi. Rupanya nafsu amarah lagi. Kita duk sorang, kita ingat kita koya, kita baik, senyap, tak kecek dengan orang. Masya-Allah baiknya dia, mutmainnah dia. Mutmainnah apa? Nafsu amarah lagi. Jadi hanya guru-guru yang pakar dapat mengesah nafsu-nafsu tingkatan-tingkatan. Kadang-kadang orang tu pendiam, tapi dia terlalu bengis. Dia tu sabar apa dia tahan marah dia. Berarti marah masih ada, kerana perlu ditahan. Ada orang nampak biasa ya, galak ya dia kecek, tapi tak pernah ada nafsu bagi diri dia. Ingat nafsu mutmainnah ni kita jangan pahal dia senyap, tak kecek dengan orang tu mutmainnah. Dia kecek tu bukan mutmainnah. Dak, kita kena pahal dan kena belajar mutmainnah ni oleh pakar-pakar dia. Supaya kita ngaji sekretari lah. Orang gila dengan tak gila. Orang ni tahu orang gila tak gila. Jadi kadang-kadang orang gila tak ngaku dia gila. Maka nafsu mutmainnah ni tak boleh nak ngaku, dia ada cara-cara dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.